channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi dan update daripada saya. Hari ini kita akan bincangkan mengenai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Untuk topik kali ini kita akan fokuskan mengenai jerebu. Objektif PDPC hari ini ialah: pertama, mengenal pasti kesan dan punca masalah jerebu. Kedua, membincangkan langkah mengatasi masalah jerebu secara lisan dan bertulis. Jerebu berlaku disebabkan oleh zarah-zarah halus yang tidak nampak oleh mata kasar terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi. Terdapat beberapa punca berlakunya jerebu. Pertama, letusan gunung berapi di negara jiran. Contohnya letusan gunung berapi Krakatoa pada tahun 1883 dan Gunung Agung di Bali pada tahun 1963 telah banyak mengeluarkan habuk dan gas-gas ke dalam udara. Kedua, pembakaran bahan api fosil seperti kenderaan dan kilang. Contohnya asap hasil dari pertambahan bilangan kenderaan juga boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Kemudian pembakaran hutan. Contohnya berlaku di kawasan Asia Tenggara. Hal ini kerana Asia Tenggara akan mengalami musim kemarau yang kering, secara tidak langsung dapat memudahkan berlakunya kebakaran hutan. Contohnya yang berlaku di Sumatera dan Kalimantan. Apabila berlaku kebakaran, asap yang terlepas ke ruangan udara akan terperangkap di ruang angkasa, secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya jerebu. Seterusnya, pembakaran secara terbuka seperti pembakaran sampah sarap dan juga sisa tumbuhan. Berikut merupakan contoh gambar berlakunya kebakaran hutan di Indonesia. Kesan daripada jerebu menyebabkan: yang pertama, mengurangkan jarak penglihatan. Kedua, mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanaman tidak dapat membuat proses fotosintesis. Menjejaskan aktiviti pengangkutan, misalnya aktiviti pengangkutan kapal terbang, kereta api dan sebagainya. Dan seterusnya, masalah kesihatan seperti masalah kulit, mata dan juga paru-paru. Berikut merupakan gambar fenomena jerebu yang berlaku di Malaysia. Terdapat beberapa kesan yang telah dijelaskan sebelum tadi. Antaranya mengurangkan jarak penglihatan, menjejaskan aktiviti pengangkutan dan masalah kesihatan akan diterima oleh manusia seperti masalah mata dan juga paru-paru. Bila kita bercakap tentang jerebu, mesti yang pertama yang kita cari adalah topeng muka. Mana taknya dengan udara yang berhabuk, kelabu, mesti kita tak mahu nak hirup segala kuman dengan kotoran yang ada tu kan. Jadi pemilihan topeng juga perlu bersesuaian supaya dapat mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan kuman di luar sana. Sekarang kita lihat langkah untuk mengatasi masalah jerebu. Pertama, mengenakan tindakan undang-undang terhadap pesalah individu maupun syarikat yang melakukan pembakaran awam, terutamanya di kawasan ladang. Kedua, melakukan pembenihan awan. Pembenihan awan ini merupakan salah satu langkah untuk menghasilkan hujan. Pembenihan awan merupakan salah satu cara mengolah cuaca melalui awan dengan menyebarkan bahan-bahan tertentu di udara seperti bahan-bahan kimia yang dilarutkan untuk menghasilkan hujan. Terdapat dua cara yang sering dilakukan bagi proses pembenihan awan, iaitu dengan menggunakan roket, pesawat ataupun melalui penjanaan di darat. Yang ketiga,
menggunakan kenderaan awam seperti bas, teksi dan kereta api. Keempat, mengadakan kempen kongsi kereta ke tempat kerja seperti carpool. Setakat ini sahaja perbincangan kita mengenai jerebu. Saya harap anda dapat pelajari dan memahami mengenai jerebu yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu punca, kesan dan langkah. Jumpa lagi di video akan datang. Sebelum saya terlupa, ingat study biar smart. Bye.